nafsu kita bersetuju dengan pendapat nasihat koi. Nah, maka hati pun tidak lagi mau mengerjakan solat. Di situ mari rasa tangan malah nak bangun, kaki malah nak bangun. Semua keputusan hati. Nak lawan dia ialah kita buat seteru apa yang dia tak suka. Senang saja. Lawan apa dia? Sama mayang ya. Ambil wuduk mayang lalu. Mudah tak? Mudah. Lebih payah kita jatuh dalam laut, nak kontrol berenang, tak mau bagi krem, napas tak mau bagi seduh air, tu payah tu. Nah, tu barang fizikal, ni tak mental. Kalau kita tak ikut hasutan dia tak cekik kita. Dia kata jangan mayang lagi, aku cekik bukan. Tak ada. Dia hanya fizikal saja. Nah, terus kita bangun, Allahu Akbar, balik pada dia. Nampak dia kata ceng ni degil. Itu je. Ajar gitu lawan. Pasal apa? Pasal kalau kita tak semayang hari ni, sekarang belum tentu kita boleh semayang lagi. Kalau Allah ambil nyawa kita. Jadi kalau orang baru ni mati, umur baru 16 tahun, pelajar masuk aktiviti lasok di sekolah. Pergi di Bukit Sekayu, mati tengah duduk itu. Baru 16 tahun. Saya kata habis itu. Ni petang ni kita duduk kuliah, jangan anggap time esok kita boleh mari lagi. Kalau kita mati mana ni? Ada mari dah kita. Tanah kat Ampang. Hari putih tu apa Ustaz? Kenapa 13, 14, 15 hari bulan Islam dipanggil hari putih? Putih di sini bukan maknanya cerah. Bulan kita ni satu gelap. Bila cerah? 13, 14, 15. Ni kalau nak cadat suntuk 13, 14, 15 telur banyak. Cadat suntuk. Dia telur banyak 13, 14, 15. Orang KL dia pergi cadat suntuk, dia pergi 24 hari bulan. Kena tengok kalender Islam. Terbaik 13, 14, 15, 16, 17 maaf. 8, 9, 10 dah mula ada. Terbaik 13, 14, 15 kerana bulan masa tu sangat cerah. Maka dipanggil hari itu hari-hari bid, hari cerah, hari putih. Bukan makna hari itu putih, pakai putih. Tak, hari cerah. Bila? Malam, bukan siang. Siang tak terlibat dengan bulan, ada matahari dah. Malam cerah. Cerahnya bulan ini kalau kita duduk di tengah gelap-gelap pun boleh baca tulisan-tulisan di kertas surat khabar. 13, 14, 15. Pak keluar surat khabar 3 bulan, gelap buku surat khabar. Itu dia panggil hari putih. Maksud putih sini cerah bulan purnama. Jelaskan tentang fitnah yang kini berleluasa, terutama menggunakan media, teknologi media. Jadi gitulah, tak payah jelas pun tak apa. Allah beri kita ni dua amal kita nak buat. Amal baik, amal jahat. Faham? Semua ini amal jahat, amal baik perlu kepada ilmu. Kalau tak ada ilmu tak sempurna belaka. Maksiat pun tidak sempurna. Hak lara pun tidak sempurna. Kalau nak jadi juara penyanyi ataupun penyanyi yang dibayar sampai 10,000 selagu, kena ada banyak ilmu menyanyi. Betul tak? Kalau setakat nyanyi kat dalam bilik air hohak, tak ada orang nak bayar. Tu penyanyi hak negeri-negeri dah masuk lagi. Hak kelas ni baru ni akademi. Hak negeri-negeri tu lah. Kalau buat stik-stik kampung-kampung Peldar panggil dia. Dia bayar berapa tu? Waktu selagu 35 riyal. Ada. Dan susu Cak Jujur 3 teng dapat. Tu kelas kampung. Nak dapat kelas boleh nyanyi ni di The Sheep ke, nyanyi di Genting ke apa, kena banyak ilmu. Kena masuk pondok pengajian Fantasia. Faham tak? Dia ada ngaji nahu dia. Do re mi fa sol la ti do ti la so fa mi re do. Kena ingat. Kena pandai gaya pula, tekak kena bawa. Maknanya hak haram pun, hak jasa pun kena ada ilmu tak? Kena ada ilmu. Apatah lagi hak akhirat. Nak jadi perokok profesional yang boleh bahang 8 juta, 10 juta dalam bank, kena mengaji banyak.
bak buka pintu besi, nak mengaji bak senjata pula. Nampak? Kalau M16 peluru berapa mm, kalau Smith & Wesson 10.38 jarak mana boleh kena. Nak jadi profesional. Kalau tak mau mengaji gitu, curi-curi peluru jin dah lah kapung. Tu dapat sikit. Itulah hari ini. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang nak beriman, nak jadi orang baik, sila. Barang siapa nak jadi orang jahat, sila. Dengan teknologi dengan apa, kita boleh balas budi Allah, iaitu kita syukur dengan teknologi, kita buat benda yang baik. Dan dengan teknologi juga kita boleh tepuk teket api neraka, betul tak? Jadi masing-masing lah. Dunia ni kalau kita layan, dia nak benda ni kita layan dan panjang, nak supaya lariskan surat khabar. Jadi kita yakin yang Allah nak beri kita pahala yang sangat banyak. Itu saja. Tak ada impak. Cuma kesianlah kepada orang yang buat dan sebagainya. Kerana Nabi sebut orang yang khianat orang ini, kita punya dosa dia tanggung, dia punya pahala dapat kat kita. Jadi harap-harap Allah kafarahkanlah kita dengan kejadian tersebut. Kita yakin hari yang terbuka segala rahsia ialah hari kiamat. Jadi kalau kita layak, tak jadi kerja kita. Tak jadi kerja buat kita. Muda ke aku seposanya. Bodoh macam mana. Apa hukumnya memakan di kedai yang ada menjual minuman keras? Kedai tu ada jual minuman keras, kita boleh makan tak di kedai tu? Boleh? Janji kita tak makan minuman keras. Yang ada larangan, jangan kamu sertai majlis minuman keras dihidangkan di situ, sekalipun kamu tidak minum. Itu tak boleh. Majlis tu ada hidang minuman keras. Kita tak minum, kita minum kotor kali, haram juga. Tapi kalau kedai tu ada jual, restoran tu ada jual rock, dalam tu kalau kita order dia buat mari, tapi kita minum benda lain, tu bukan majlis haram dia panggil. Tidak haram. Macam kat hotel lah. Tak haram. Jangan majlis kita dinner tu majlis ada wine, ada champagne, bacardi, toddy dan sebagainya. Baru tak boleh. Sekalipun kita tak minum. Apa hukum meniaga di ruang solat yang tidak digunakan oleh jemaah? Kalau dalam masjid tak boleh. Kalau lain pada masjid, berlaku khilaf di kalangan ulama. Masjid memang tak boleh. Nampak? Apakah laki-laki lapar talak 3 tanpa saksi? Bila dibawa mahkamah, dan suruh laki tersebut laparkan kali lagi, tapi laki-laki tersebut enggan buat demikian. Dengan itu pihak mahkamah menyatakan tidak sah talak tersebut. Baik. Dia ni, talak ni kalau zaman dulu tak perlu depan hakim, tak perlu talak sekali lagi di pejabat qadi. Sekarang ini kalau kita talak dah pun, qadi atau hakim suruh kita lapar, faham sekali lagi. Bapa jadi gitu? Kerana dulu orang faham dah talak yang macam mana jatuh, talak mana tak jatuh. Jadi orang tak reti. Orang duduk suka ada lapar yang jatuh, tapi dia duduk bersama lagi pasal dia ingat tak jatuh. Ada yang lapar tak jatuh, tapi dia pisah dah, dia ingat ke jatuh. Jahil punya pasal. Oleh kerana nak pastikan maka dibawa ke mahkamah syariah dan hendaklah didengar sekali lagi. Yang sekali lagi ini tidak menjadi tambahan talak, dia ulangan untuk menjatuhkan hukum sahaja. Bak kadang-kadang tak jatuh pun. Umpama suami kata aku tolak tak jatuh. Aku cerai tak jatuh juga. Yang jatuh aku cerai isteriku. Baru jatuh. Mu cerai dia. Cerai jorang. Nampak? Jadi kena faham. Jadi suami isteri ni kata, suami kata talak 3. Faham? Tapi bila ngadu kepada qadi tanya, suami kata tak ada tak ada talak maka hak mana saya nak menang? Hak mana nak menang? Jawabnya kena buat mari saksi pihak perempuan ini. Ada buat mari saksi menang pihak isteri.
Memang betul sudah menjatuhkan tolak. Kerana lapah tolak ni al-aslu al-adamu. Asal tak lapah lagi. Jadi kediam baru lapah. Jadi ambil asal dulu bila berlaku keraguan. Ambil asal dulu. Macam kita jalan lah. Setiap-tiap kemalangan tu kan jalan dulu ke accident dulu baru jalan. Jalan dulu, kediam baru accident. Jadi bila berlaku keraguan, ambil asal dulu, jalan dulu. Jangan ambil accident dulu. Jadi kita juga bila berlaku tetap mana-mana keputusan, ambil asal, tidak melapahkan tolak. Faham lagi? Ada bukti, menang pihak perempuan. Hati-hatilah kerana 4 mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali, tolak 3, jatuh 3. Cuma ulama-ulama mutaakhirin, sebagian ulama Syria, sebagian ulama Saudi, sebagian ulama di Jordan dan Mesir. Oleh kerana sekarang ni ramai suami-suami duduk dalam keadaan jahil dan keadaan nafsu amarah yang melampau, asal sikit nak tolak 3. Asal sikit nak tolak 3, maka ada pendapat yang kelima, kalau tolak 3 jatuh 1. Nak beri kelonggaran, nak beri peluang lagi. Nak marah lagu mana pun gitulah. Sabar je lah. Kalau lelaki-lelaki ni kuat sabar. Perempuan memang dia tak sabar dia. Kalau dia sabar, dia jadi lelaki-lelaki. Faham tak? Tahu tak? Ada orang perempuan. Kita kata jangan minta cerai. Awak tak dengar ke orang ngajar kuliah tu haram-haram tak bau syurga gini-gini. Biar. Dengar perempuan. Tapi bukan Petronas lah tu. Esok. Ramai. Kita kata tertutup pintu syurga. Awak berani minta cerai dengan saya? Jangan. Awak dah dengar dalam televisi ni. Tanyalah ustaz. Tak masuk syurga awak. Biar abang masuk syurga syurga. Kita dengar Allah. Dia punya jawab tu. Jangan kata gitu kawan Tapi tolak 3 yang jatuh 3 ni dia maksudkan nak jatuhkan 3. Jatuh 3 lah. Kalau dia maksudkan nak marah sangat, tak jatuh 3. Dia panggil mengulang-ulang. Ataupun taukid lafzi dia panggil. Faham? Dia cerai, aku cerai dah mong. Dia balik rumah mak mong. Dia kata. Bini dia nak pujuk lah, abang maafkanlah saya. Mudah reti. Aku cerai dah, aku cerai. Berapa situ? 8. Nampak tak? Semua 8 ke 18? 1 saja. Ulama kata 1 saja. Sama macam orang tunggu bas. Lama 2 jam tunggu bas. Dah kereta tak ada. Kerja baru boleh kerja. Takkan nak beli kereta tu. Kereta mahal-mahal ni, GST. Jadi tunggu bas lama, anak-anak duk main belakang bas stop. Dah bas keluar, dah 2 jam tunggu. Bila bas mari tiba-tiba je, sebelah muah. Padahal semuah saja. Faham tak? Faham tak ada? Bagaimana kerja kita nak jadi ibadah? Pertama sekali ni, kita selepas hijrah ni ada 2 perkara yang kita lepas. Kita nak hijrah daripada Mekah Madinah tak ada lah. Tapi Nabi kata la hijrata ba'dal fathi illa jihadun wa niyyah. Kita ada sekarang jihad dan niat. Jihad bukan mana perang Syria, jihad mana bersungguh-sungguh bantu agama kita sendiri. Termasuk sedekah derma dan sebagainya untuk kemahkan agama. Jihad juga. Dan niat nombor 1. Niat. Jadi niat apa tujuan kita kerja ni? Untuk mencari rezeki yang halal. Dengan rezeki ini kita dapat menanggung anak isteri kita tidak curi orang dan sebagainya, maka Allah redha daripada kita. Bila niat itu jadi ibadah. Tapi jaga solat, jangan niat saja. Tak solat sekarang 5 waktu. Itu bukan ni kerja jadi ibadah, tu kerja jadi berjadah. Jadi jaga solat kita. Baru jadi ibadah. Jangan ada benda-benda yang ambil orang, mencuri dan sebagainya. Jadi baru jadi ibadah. Temari dengan motor tu, dalam hujan, kena hujan tu, susahnya kita tu nak dapat pahala. Kerana nak mencari rezeki halal adalah tuntutan syarak.
Jadi kita niat nak mari kerja, nak cari rezeki halal. Cari rezeki halal ini ialah orang yang mencari keredaan Allah, maka jadi ibadah. Ini jadi comel gitu. Jangan kerana nak hipung duit, hanya aku nak jadi mewah, aku nak jadi kaya. Tak ada nak cari keredaan Allah, tak jadi ibadah kita. Apa pandangan suami benarkan isterinya menumpang kenderaan orang lain bukan mahram ke tempat kerja? Jawabnya dua keadaan. Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Bila tak boleh? Kalau berlaku boleh memberi ruang fitnah. Contohnya dengan cermin gelap ni. Nampak? Bila cermin gelap tak nampak benda dalam, fitnah tak? Fitnah. Bila cermin cerah dan dia duduk di belakang, tidak ada fitnah. Faham? Dan ni baik main cermin gelap tau. Tadi 2 biji accident. Pelik lawa. Apa hukum jemaah bercakap hal dunia dalam surau masjid? Hukumnya kalau kita perlu sangat harus dan jaga sound, jangan tinggi. Dan kalau benda yang tidak perlu, kalau benda itu tidak dosa, makruh cakap. Kalau benda dosa, lebih banyak dosa daripada bercakap di tempat lain. Kerana benda di tempat ini tidak hormat. Jadi anggapan mengatakan cakap hal dunia dalam masjid adalah haram, pendapat ini salah. Ulama tak kata lagu tu. Bukan haram, harus, tapi jaga-jaga padam-padam satu. Kerana tujuannya lain. Tujuan kita nak bersemayang, berzikir, baca Quran, iktikaf, kuliah. Banyak sangat sembang hal dunia tak boleh. Apatah lagi kalau suara kuat, jadi hakkan sekadar perlu dan pelahap. Apa hikmah sekali kejadian Kim Pondan di Negeri Sembilan? Cerita keputusan mahkamah yang tidak menyebelahi hukum syariah. Begitulah kita Islam ini kan, dulu dagang kemudian maju sampai kita boleh duduk menjadi kerajaan di mana tu? Di Andalus, Valencia, Barcelona, Real Madrid, dulu negara Islam tu tak? Sekarang kembali dagang, sayang dulu riba. Maka bila kita ada dua undang-undang, undang-undang Islam dan undang-undang sivil, undang-undang sivil boleh dipakai dengan syarat diletak di bawah. Undang-undang Islam itu mesti di atas. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alai, tak boleh rawatan dia. Tetapi kita silap. Bila undang-undang agama dia mesti di bawah, undang-undang sivil mengatasi. Sedangkan Allah ajar kita Allahu Akbar, Allah lah yang maha besar, sivil asghar, tu kecil, tu dunia, hak Allah tu tinggi. Dalam Islam ini bab undang ni dia ada kadang-kadang diiktiraf juga. Cuma biarlah kena pada syarak. Manusia ni ada 3 jenis. Pertama dia panggil zakarun ni lelaki. Pasal apa? Ada zakat, ada agreement. Dia panggil zakarun lelaki-lelaki. Jangan marah pun kamu. Faham? Yang kedua unsa dengan hamzah. Unsa nu atas. Unsa iaitu perempuan, iaitu man lahu farjun, orang yang ada faraj. Mana? Kemaluan perempuan. Yang ketiga khunsa. Bukan unsa perempuan. Khunsa dengan kha. Nampak? Dengan kha. Khunsa ini apa? Khunsa man lahu farjan, orang yang ada 2 kemaluan. Kemaluan itu jantan betina. Jangan sama. Dia ada kemaluan laki-laki, ada angry bird, ada parang. Dia panggil khunsa. Kalau dua-dua angry bird bukan khunsa, itu Power Ranger. Gelak-gelak juga hukum syarak bagi faham dah. Jadi khunsa dia ada adat lelaki, dia ada adat puan. Baik, buang orang lelaki, buang orang perempuan pure punya. Ambil khunsa. Khunsa ada 3 jenis. Yang pertama khunsa wadih laki-laki. Yang kedua khunsa wadih perempuan. Yang ketiga khunsa muskil. Sebab kita nak masuk kategori mana pandang ini. Baik, khunsa wadih laki-laki. Artinya khunsa ada 2 alat. Wadih tapi terang-terang laki-laki. Pasal apa? Alat laki-laki saja berguna. Kecil kot lelaki.
Alat puang jadi elang. Coba duduk situ, sepeh situ. Jadi hari ini wajib berwatak laki-laki, pakai laki. Faham? Semayang belum laki, masuk tanda laki. Dah suruh faham hukum syarak. Yang kedua, unsa wadah perempuan. Alat laki-laki tak berguna langsung, tak ada fungsi. Duduk situ macam sepanah hidup. Dia guna orang puang. Dia keluar air, dia kecingkuk puang. Maka dia khunsa, ada dua alat. Wadah, tapi nyata perempuan. Wajib berwatak seorang perempuan. Faham? Yang ketiga, khunsa muskil. Dua-dua alat berguna. Faham? Faham? Dua alat berguna. Tadi, masa pagi tadi kecingkuk puang. Balik kerja, kecingkuk lelaki. Boleh pakai belaka. Jadi dia ni boleh pilih hak mana dia nak jadi. Hak ni kemungkinan dalam bab pondang. Dia boleh pilih. Kita tak boleh hina. Allah buat, bukan dia buat. Yang dibuat di Singapura barulah salah. Hak tu mal'unun, kena laknat. Hak ni Tuhan buat, adakah dia kena laknat? Tak nak. Allah jadi ke dia. Jadi bila dia dua-dua boleh pakai, mu nak jadi siapa? Berat belah mana? Nak pilih lelaki ya. Beli kain serban, pakai serban. Tak. Nak pilih jadi puan tak kan, tak jadi kerja. Tak. Jadi puan. Lagi. Jadi khunsa ni kita kadang-kadang tak nampak juga pasal ni. Belum tentu tu. Mungkin ada khunsa. Sebab dia bukan kat dahi. Tahu tak? Awak laki-laki betul. Aku betul juga aku. Jadi kalau gitulah, maka dia boleh pilih. Faham lagi? Nak ambil sebelah perempuan atau laki-laki, kita tak boleh hina, tak boleh salah. Dan dia ada surat doktor mengesahkan. Doktor mesti kena beri surat pengesahan daripada Kementerian Kesihatan. Yang boleh cek dia. Kita tak boleh hina dia. Dan yang pergi buat alat, itu tak boleh. Dia lelaki nak jadi puang, dia kerak buat lubang. Nampak dia juga dibakar. Nak jadi puang, nak jadi lelaki gibuh, gibuh yang ribu. Di Melbourne, 150,000 mah. Nampak? Kalau buru-buru titil 5,000. Hak tu mal'unun, kena laknat. Mau lagu mana pun mahkamah. Satu lagi kategori lembut, waktu lelaki. Dia lembut, Allah bagi dia lembut. Lembut. Banyak gedik gitu. Gitu tak boleh kita hina, haram. Kerana lembut dia kurnia Allah. Faham tak? Tapi jangan ditambah. Tak lembut, dia buat lembut. Meniru perempuan, haram. Ini bukan tiru, fitrah. Ada lelaki. Maka yang laki-laki tadi, alat lelaki, tapi lembut, jalan gelek-gelek, jangan hina. Kan dia buat, memang gitu. Derajat lari. Peminat dia tahu. Jangan marah jadi jangan kita buat. Kita lelaki biasa, lepas tu tengok pondang sedap budak ni buat lembek-lembek. Buat lembek dia. Tu baru haram. Nampak? Itu sengaja. Jadi laki-laki lembut ni minoriti dalam masyarakat. Tapi dia ada. Seperti mana perempuan yang keras, tapi dia tak mau guna. Ada orang perempuan, dia keras macam lelaki. Pegang tangan, aduh. Padahal dia puas bila kita kahwin dengan dia. Keras tangan. Jadi apabulanya laki-laki nak perempuan. Jadi kalau laki-laki tu pitanya lembut, tak ada masalah. Kita ada beberapa orang kawan yang memang jadi lembut kita. Bukan kita kawan, tapi kita kenal. Dia lembut. Yang seorang tu memang lembut sungguh lah. Kalau cakap kita ustaz, lembut. Dalam tepuk-tepuk tu 12 tau. Jadi lembut kena ke dia. Jadi tugas kita bukan tengok saja bila Islam itu dikalahkan dan sebagainya. Kita kena jihad pula. Dengan mulakan niat untuk bantu agama kita. Tambah ilmu, hadir semua kuliah, doa untuk kemandangan Islam. Jangan tengok saja. Islam kita dilemahkan begitu semua. Soalan seterusnya, apa
apakah hukum akad jual beli? Saya akan beli syarikat ini dari awak, tapi dalam 3 tahun akan datang saya akan jual kembali syarikat ini kepada awak. Jawabnya, yang pertama itu sah. Yang kedua itu menyebabkan tidak sah semula. Saya jual barang ini kepada awak dan minggu depan awak beli balik daripada saya. Itu pun akad jual beli, tak boleh gitu. Jadi kita kena jual dulu biar selesai dulu, supaya keluar daripada khilaf ulama. Biar selesai kau jual dulu dan kita akan beli balik. Kalau syarat beli balik jual tak boleh. Biar luar daripada akad boleh. Biar luar akad. Akad itu satu saja, di luar akad buat perjanjian untuk beli balik. Maka perjanjian itu kalau dia tak tunai, dia berdosa. Kerana menunaikan janji itu wajib pada syarak. Jangan dalam akad jual dan beli. Aku nikahlah dengan kamu dengan syarat 3 hari lagi cerai pula kamu. Faham tak? Jadi nyanyi korang. Apa hukum beli waranti kad untuk sebuah handphone? Sebelum itu kita lancarkan kutipan derma untuk pelajar-pelajar miskin dan taif untuk beli pakaian dan kelengkapan sesi 2015 siang pula. Jadi letaklah dalam tabung jernih belakang, duduk sinar, boleh nampak duit dalam tu. Jangan tengok sajalah wah tabung. Letak piti. Jadi yang akan gunanya duit kita pada petang ini, pelajar-pelajar miskin dan taif yang nak beli pakaian sekolah musim 2015. Anak kita baju lawa-lawa, kasut mahal-mahal. Kita buh 10 riyal, 50 riyal situ. Ada kasut sepasang duduk di kaki orang miskin. Allah Rabbi, senang kita. Ni bisnes yang MLM garanti untung. Meniaga dengan Allah Ta'ala. Betul tak? Sebab kalau kita derma hari ni, belum tentu esok kita boleh jadi penderma. Mungkin esok kita akan jadi rasa kedekut dan sebagainya. Hati pegang dengan Allah. Berpusing-pusing seumur. Bukan tetap. Jangan kata hari ni aku derma 50, tahun depan aku akan main 500 pula. Jangan main, belum tentu. Kena balik hari ni lah last kita derma, esok kita jadi orang haji baki pula. Baik, soalan seterusnya. Apa hukum menonton wayang filem Mu Tunggu Aku Datang? Tadi kita kawal dalam maknanya Islam ni asal ni dia boleh dulu. Nak jadi tak boleh tu dia kena sebab dulu. Jadi bila nak sangat, dia sebenarnya ramai produser-produser duk cari kita ni, cuma kita ngelok. Tak bukan aku pandai berlakon. Ada seorang tu nak pergi drama bersiri, kita hero. Drama bersiri. Kita tanya mek kita bini, ambil lah bang. Apa? Odok apa dia? Dia nak gitu-gitu apa bang? Ada seorang tu dia baru setakat surat lah, kalau setuju nak bincang cara lanjut gini. Jadi hak ni seorang ni yang Tunggu Aku Datang ni, dia kejar kita semua 2 tahun kejar. Polo duk pujuk rayu daripada hero turun pada pelakon pembantu, daripada pembantu dia keluar dalam 20 minit lalang gini, aku nak 5 minit je. Mana kau? Bagai 5 minit boleh 5 minit lah. Baru lega lah, walau 10 minit je. Tapi skrip tak mari sini. Tak cek semua. Saya tak mau ikut apa-apa. Semua bila ni kena ikut saya. Walaupun saya keluar 5 minit. Tak ada orang perempuan, tak ada dedah orang, tak ada lirik mengarut, tak ada carut, tak ada apa, semua lirik bila orang dengar, orang ingat benda agama. Alhamdulillah, dia ikut mereka. Itulah. Jadi kita boleh buat. Ada beberapa orang producer lah yang dia nak hijrah, jumpa kita. Dia kata saya hijrah KK, saya susah tak, saya tak pandai cari makan korang, saya pandai buat filem. Dia kata boleh. Awak hijrah bukan makna berhenti buat filem. Hijrah ni makna berhenti buat maksiat. Bukan berhenti buat filem. Jadi kalau filem awak ada maksiat, berhenti buat filem maksiat, buat filem tak maksiat. Banyak filem awak boleh buat. Filem berencana, filem-filem macam Indonesia banyak, tapi tak masuk kat sasaran kita kerana tidak ada arti perempuan. Buat akhirat banyak orang Indonesia buat, tapi tak ada arti lawa-lawa, kita tak beli bila. Laki-laki saja dan sebagainya. Ada perempuan pun tutup orang, cerita hari kiamat, cerita sebagainya. Benda ni bila orang tengok, orang rasa kisah apa? Berdakwah dari filem. Jadi kita kena faham. Jadi bila kita tengok benda-benda macam TV, dalam TV tu tak ada hukum. Kerana hukum-hukum ni
kena berkait dengan perbuatan af'alul mukallafin. Nah, perbuatan kita, TV tak ada hukum. Jadi kalau kita tengok TV, apa hukumnya? Hukumnya tengok dulu apa benda yang keluar dalam TV. Benda lucuh, benda seks, benda macam-macam mengarut syirik, haram tengok. Benda yang harus tengok, harus. Nah, benda yang ada faedah, sunat tengok. Contohnya, orang putih buat, tapi benda tu sunat kita tengok. Dia buat kajian alam. Nah, kisah kajian gempa bumi, kajian gunung berapi, semua ni bila kita tengok, kita akan balik kepada kebesaran Allah. Nah, kisah binatang-binatang, kita nak pergi dia mereka tak pergi dah. Tengok singa dia dulu pulang, dah buat cetok dia. Dia buat kaji singa, daripada singa tu kecil sampai ke besar. Kita boleh tengok Allah hebat, Allah Ta'ala buat binatang ni. Nah, singa rambut kembang, jatah. Nah, tapi yang tukang kerja makanan puang. Dah apa dah. Bila dah dapat baru jatah mari makan. Jadi kita jangan jadi macam singa. Itu ambil pengajaran. Nah, kisah binatang-binatang dalam laut. Ni semua kebesaran Allah. Kisah maknanya jurang challenger. Oh ni ditunjuk dalam rencananya National Geographic. Jurang challenger yang paling dalam 32,000 kaki. Everest 29,000 kaki. Dia 32,000 kaki. Dalam lagi. Nampak? Dan ada makhluk-makhluk ikan pelik-pelik. Nampak? Macam-macam kisah yang kita tengok. Nah, makhluk Allah. Yang Nabi kata, tafakkaru fi khalqillah. Nah, jadi filem-filem yang menyebabkan kita menengok, kita tengok kajian-kajian tentang alam ini, ciptaan Allah, benda ni sunat. Nah, kisah ikan lumba-lumba, kisah ikan paus belawang tengah, banyak. Seorang ibu terbangun lewat untuk solat subuh 10 minit lagi waktu syuruk. Pada masa yang sama, anak bayinya menangis mahukan susu badan. Apakah hukum seorang ibu yang menyusukan anaknya hingga hampir luput waktu solat? Baik. Bila dalam keadaan dua perkara yang mesti dibuat, salah satunya sahaja kerana keadaan sudah sempit. Yang pertama, anak dia nak susu, dan kalau dia beri susu habis waktu semayang, maka tengok, kalau tak beri susu mati dah anak dia. Tak mati, semayang juga. Kalau dia tak beri susu anak dia ICU dah. Tak, cuma menangis saja. Menangis saja, solat dulu. Yang bolehnya menangis membawa kepada mudarat kesihatan, baru boleh anak dulu. Dia boleh anjak semayang. Tapi benda yang besar. Benda tu bila besar baru dipanggil darurah. Bila besar baru panggil masyaqqah. Jangan bila nak mayang, berhenti dah mayang. Baru dah mayang pula. Pada apa anak menangis. Biar menangis tu boleh membawa kepada macam apa benda ni? Sawang. Panas dapat naik tak-tak. Bawa pergi hospital kalau menangis gitu. Boleh kita. Tak semayang lagi. Tu baru mudarat besar dia panggil. Tengah semayang boleh berhenti. Kita tengah semayang, anak kita dia merangkak. Merangkak saja haram berhenti. Kerana merangkak tak ada masalah. Tapi merangkak menuju ke tangga, ulama kata. Tangga tu 10 anak tangga. Budak baru umur setahun. Bayangkanlah kalau jatuh umur setahun, tulang lembek 10 anak tangga. Tak ada 12 patah tulang. Jadi berat ni. Maka kita tengah semayang boleh cut, boleh potong semayang, pergi tutup aku. Pasal apa? Pasal budak ni boleh tak jaga diri sendiri? Tak boleh. Faham? Maka kita berhenti semayang, tak berdosa. Tapi kalau kita tengah semayang, bini kita mengakau. Dia kita tangga. Nampak? Boleh berhenti tak? Tak boleh. Pasal dia boleh jaga diri sendiri. Lagipun dia nak jatuh je lah. Jangan malu. Adakah pekerja beralih dari Melaka KL lebih 200 hari boleh mengkosongkan solat? Ini dia balok dalam Facebook, dalam WhatsApp, balok. Dia kata kalau hari-hari tak boleh jamak kosong. Salah. Balik kepada ulama, jangan balik kepada Facebook. Faham tak? Ulama kata hukumnya harus, cuma afdal solat macam biasa. Sebab bila kita dah cukup perjalanan bermarhalah, jauh, Allah panggil susah ke senang, jangan jauh ni. Bila wujud susah, wujud rukhsah. Nampak? Datang rukhsah. Jadi hukumnya, orang yang bawa lori hari-hari bolak-alik ke Penang, hari-hari musafir, bawa bar, bawa kereta api, bawa kapal terbang, bawa kapal, atau duduk Melaka, duduk di mana-mana hak lebih dua marhalah, orang ini harus jamak kosong.
Tapi kalau semayang macam biasa tidak jamak qasar, afdal. Itu Imam Syafi'i dan orang yang seumpama dia sebut dalam kitab-kitab mutaqaddimin. Faham? Tak salah dah. Soalan seterusnya, adakah salat bersama dengan anak kecil berusia 4 tahun boleh dapat fadilat salat jemaah? Ya, jika kanak-kanak itu sudah mumayyiz. Mumayyiz ni kanak-kanak yang sudah tahu, cerdik, walaupun belum balik. Kadang-kadang mumayyiz itu umur 8, kadang umur 9, kadang umur 4, kadang-kadang umur 6. Mumayyiz ni bahasa Arab. Mumayyiz tu mana budak itu sudah boleh membeza yang hudud dan yang comel, yang bersih dan yang kotor. Belum pada tu tahi kambing dia bolang mulut, dia ingat ke cekelat. Faham? Di antara tanda mumayyiz, dia sudah malu telanjang kalau keluar bilik air. Contohnya umur 4 tahun, kalau keluar bilik air, telanjang itu. Tapi masuk umur 6, dia menangis kalau tak ada tualet. Faham? Dia nak pakai tutup sini. Budak itu mumayyiz umur 6 tahun. Faham lagi? Tapi ada juga umur 13, telanjang gitu. Apa dah? Tu berat dandang tu. Apakah kaedah terbaik untuk kanak-kanak kita terapkan akidah? Batu mula sekali kita bang di telinga dia. Kemudian kita sekarang ni cukup mudah. Sekarang ni ada jual mainan. Isteri saya belilah. Kita tak tahu kok dia beli mainan tu. Bila berbubuh dekat walker tu, kat walker dia tu, tekan tu bunyi orang baca Quran, orang azan, orang selawat, boleh pilih. Buatan luar negara. Mainan tu tak mahal, dalam RM50 so tu. Tapi dia memang tahan asok jatuh, tak pecah dan sebagainya. Dia tekan tu bila orang ngaji Quran, dia main gitu. Lepas tu ada orang zikir. Benda-benda lagu ni kita beri dengar sama daripada kecil. Pasal tahap ni kita nak ngajar, dia tak layan mana ni. Bagi dengar tu. Bila masuk umur 3-5 ni, kita boleh ajar tu. Yang mudah sekali, bawa mari masjid dan sebagainya, tempat-tempat orang. Biar dia biasa. Walaupun dia main, tapi biasakan dengan tempat. Dia main tak? Memang budak-budak main. Tua-tua main. Sebut budak-budak tak pelik. Yang pelik budak-budak tak main. Duduk senyap. Pelik. Baik, kita ada 5-6 soalan lagi. Berci berapa? 6 subuh? Ya, tak boleh. Baik, kita tengok sekali lagi. Saya salat jemaah maghrib di satu surah. Imam baca sebahagian surah Sajadah dan sujud tilawah bukan pada ayat yang patut kita sujud. Apakah patut makmum lakukan? Adakah sah salat tersebut? Baik. Sujud sajadah ini sunat. Siapa tak sujud, tak batal sembahyang dia. Tapi kalau imam sujud sajadah, wajib makmum sujud. Makmum yang degil tak sujud, batal sembahyangnya. Tetapi masalah ini, imam salah tempat. Tempat sujudnya ada 14 tempat saja dalam Quran. Ini pandangan jumhur ulama. Jadi dia ada tanda dalam Quran. Baik, bila imam salah, kita kena ikut tak? Tak boleh. Ju'ilal imam, Nabi kata liyutamma bih. Imam ini dijadikan supaya kita ikut. Tapi ulama buat tanda dekat kitab-kitab syarah. Ya, ini perkara yang disuruh saja. Yang tak disuruh jangan ikut. Imam naik 6 rakaat mayang subuh, dia ikut juga. Mayang subuh 6 rakaat tu. Tak boleh ikut. Yang salah, bila salah tegar dah. Maka Nabi kata tegarlah kita, subhanallah. Subhanallah. Imam pun naik semula. Itu cara tegarnya. Imam tak sampai ayat lagi turun dah. Baru 2 ayat turun nak tunjuk dah. Gaduh imam. Kita pun subhanallah. Biar kuat sikit. Ni perlahan. Jadi tu imam pun tak apa tengok. Imam turun separuh subhanallah. Turun lagi subhanallah. Imam terkejut. Bapa. Jadi kalau imam tak faham, kita sambung lagi ayat. Baru dia dapat tangkap. Sebab kadang-kadang bila kita tegar itu, kita nampak kenapa Fatihah ke, kain carik ke, ada tahi lembu ke kaki, jadi bengong. Jangan main. Bila kita duduk depan, kadang-kadang kita baca surah,
Innal ladzi dia jadi gelak. Pasal innal ladzi banyaklah Quran. Nah, dia jadi gelak. Orang tegur makin gelak, makin tegur makin gelak. Jangan marah iman. Nah, benda tu biasa berlaku. Jadi bila